salam sejahtera. Saya bernama Nur Halimah binti Zahari. Okey, baiklah. Baru-baru ini saya telah menemu ramah ataupun menemu bual seorang responden wanita yang bernama Nurin Alia. Okey, responden ini mengalami masalah pendengaran dan pertuturan. Jadi tahap pendengaran responden ini di mana berada di tahap sederhana teruk, iaitu moderate severe, kerana dia tidak dapat mendengar pertuturan yang normal serta dia hanya dapat mendengar bunyi yang kuat dengan menggunakan alat bantuan pendengaran. Sesi temu bual dengan Nurin ini iaitu mengenai maklumat pendidikan responden serta sistem pembelajaran yang telah dilaluinya di peringkat sekolah. Bahasa isyarat Malaysia, iaitu secara umumnya bahasa isyarat ini boleh digunakan oleh orang pekak untuk berkomunikasi secara visual antara satu sama lain. Komunikasi disampaikan dengan menggunakan pergerakan tangan, pergerakan badan dan mimik muka. Individu lawan bicara pula menggunakan diri penglihatan untuk menerima dan memahami maksud isyarat tersebut. Melibatkan sistem pergerakan tangan yang boleh membezakan bunyi-bunyi apabila melihat pergerakan bibir, contohnya P, B dan M, iaitu bunyi filter deskriptif seperti bunyi vokal dan bunyi nasalisasi iaitu serak. Dan terakhir sekali, bacaan bibir. Ia memahami pertuturan dengan mengikut atau memerhatikan bibir penutur, termasuk memahami dan mentafsir sehingga ke otot muka dan gerak badan penutur. Pendekatan bacaan bibir memerlukan murid-murid pekak dan bisu bertutur seperti mana murid-murid biasa berkomunikasi. Saya Haizum Nur Idan Iman binti Halil. Saya akan mengulas berkaitan dengan teknik yang digunakan oleh guru ataupun pensyarah responden semasa PTPC. Terdapat dua teknik yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa isyarat dan juga video relay service.
Bahasa isyarat ialah bahasa yang menggunakan komunikasi manual iaitu tangan selain daripada bunyi ataupun suara untuk menyampaikan maklumat. Komunikasi ini menggabungkan bentuk tangan, orientasi dan pergerakan tangan, lengan, badan dan juga ekspresi muka. Bahasa isyarat adalah alat ataupun medium bagi individu yang mengalami masalah pendengaran ataupun bisu untuk berkomunikasi. Teknik kedua adalah Video Relay Service ataupun VRS. VRS ini adalah sebuah perkhidmatan telekomunikasi yang membolehkan individu kurang pendengaran dan cacat pertuturan untuk berkomunikasi melalui panggilan video ataupun video call dengan bantuan interpreter ataupun jurubahasa. VRS ini melibatkan 3 individu iaitu individu yang mengalami masalah pendengaran dan juga pertuturan, jurubahasa ataupun interpreter yang mahir dalam bahasa isyarat dan juga pendengar itu sendiri. Nama saya Rosla binti Darus. Saya akan menjelaskan tentang susun atur meja di dalam bilik darjah murid berkeperluan khas. Susun atur meja di dalam bilik darjah perlulah mengikut susunan meja kelas PAK 21 seperti bagi kelas murid berkeperluan khas, susun atur meja perlulah mengikuti keselesaan pelajar tersebut yang mana menitik beratkan dari segi tahap dan keupayaan pelajar beserta perletakan alatan-alatan sokongan mereka. Berdasarkan responden kami yang merupakan bekas pelajar dari Sekolah Vokasional Pendidikan Khas Shah Alam yang mana beliau merupakan pelajar yang mempunyai masalah pendengaran dan pertuturan. Bagi pembelajaran secara praktikal yang mana akan dijalankan di bengkel dan studio, kedudukan susunan meja akan menempatkan 2 orang pelajar pada satu meja yang besar. Apabila memasuki kelas teori iaitu di dalam bilik darjah, susunan atur meja disusun mengikut keselesaan bilik darjah dan kemudahan guru beserta pelajar dalam menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran. Bagi murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah pendengaran dan pertuturan, kedudukan meja mereka akan diletakkan di tengah-tengah kelas yang mana jaraknya tidak jauh dari guru mengajar. Okey, nama saya Muhammad Hafizuddin Faiz bin Muhammad Fuzi. Okey, saya akan menunjukkan dasar yang terdapat dalam khidmat sokongan dalam perkhidmatan. Nama saya Nur Marina binti Muhammad Nazri. Seterusnya saya akan meneruskan lagi dengan sumbangan-sumbangan daripada Badan Bukan Kerajaan atau lebih dikenali sebagai NGO. Rumah Orang Cacat Bukit Nenas di mana ia merupakan badan bukan kerajaan yang diwujudkan pada tahun 1977 oleh Persatuan Pekak Selangor. Persatuan ini ditujukan dan difokuskan kepada murid yang berkeperluan khas dari segi masalah pendengaran. Antara sumbangan yang dilakukan oleh persatuan ini adalah mempelajari dan diajar kepada murid tersebut mengenai bahasa Melayu kod tangan, Nation Care. NGO ini telah memberi sumbangan dengan mewujudkan pusat taman asuhan bagi murid-murid yang mengalami masalah pendengaran juga di sekolah-sekolah khas. Perjalanan NGO Malaysian Care ini dibantu oleh guru-guru dari Sekolah Wisma Harapan, Brickfields, Kuala Lumpur. Akhir sekali adalah SIMYO, di mana ia merupakan The Southeast Asian Minister of Education Organisation yang lebih mudah untuk dikenali dan diketahui seperti Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Antara sumbangan yang dilakukan adalah menggunakan terapi sebagai kaedah untuk membantu pelajar dalam pembelajaran.
Saya akan memberikan cadangan penambahbaikan sekiranya saya menjadi seorang guru pendidikan khas. Yang pertama, saya akan mempelbagaikan penggunaan alat bantu mengajar ketika proses pengajaran. Hal ini kerana penggunaan alat bantu mengajar yang pelbagai akan mempengaruhi emosi dan juga pembelajaran murid pendidikan khas ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, pelbagai jenis bantuan teknologi seperti ABP, FM, unit sistem, sistem frekuensi atau modular yang merangkumi transmitter untuk guru, receive untuk murid berfungsi menguatkan suara guru supaya dapat menyokong PDP, MBK pendengaran. Saya akan mengenal pasti keadaan telinga murid melalui pemerhatian cara murid memalingkan kepala ke arah puncak bumi dan meletakkan posisi kedudukan murid mengikut telinga yang lebih baik atau dominan terhadap guru. Saya Ravina akan menerangkan tentang komitmen bagi ahli kumpulan saya dalam menjalankan tugasan ini. Pertama ialah Iman Zaini. Beliau telah menjalankan temubual dan mengenal pasti responden dan pengalaman proses pembelajaran daripada responden. Yang kedua ialah Rabiatul Adawiyah. Beliau telah menjalankan video tentang cara mengatasi kelemahan untuk proses pembelajaran dan juga cara penggunaan alat bantuan pelajar. Yang ketiga ialah Haizum. Beliau telah menjalankan video tentang teknik-teknik pendidikan adab ke-21 oleh guru ataupun pensyarah terhadap responden. Yang keempat ialah susun atur kelas responden dijalankan oleh Rosna. Yang kelima ialah pembincangan dasar-dasar pendidikan inklusif yang berkaitan dengan responden kita. Videonya dijalankan oleh Hafizuddin Faiz. Yang keenam iaitu sokongan luar ataupun bantuan NGO dijalankan oleh Marina. Akhir sekali ialah cadangan dan perbaikan pendidikan adab yang 21 ini terhadap responden dijalankan oleh Hemalata.